Okay, Assalamualaikum. So ini adalah video kedua daripada kita punya training, ulasan training kita 24 Februari 2024. So untuk video yang kali ni saya akan fokus untuk endgame. So saya akan pergi ke beberapa game yang dimainkan oleh pelajar-pelajar dan saya akan komen on dan bagi beberapa tips dan panduan lah untuk endgame. Okay. So first kita tengok dekat game ni. Okay, tips yang pertama adalah sekiranya kita dalam keadaan di mana kita ada advantage. Okay. Contohnya dekat position ni kalau kita tengok hitam. Okay, kita tengok putih dengan hitam. Kita tengok putih dulu. Putih dia ada 1, 2, 3 buah yang besar. Okay, 2 rook dan 1 bishop. Dan dia ada 1, 2, 3, 4 pawn. Okay, manakala hitam pula, okay, kita kira pawn dulu. 1, 2, 3, 4. Bilangan pawn yang sama. Bilangan rook yang sama. Tetapi dia tak ada bishop. So maksudnya dekat sini putih ada kelebihan. Dia ada lebih 1 bishop. So dekat dalam position ni, tengok putih ada advantage. So adalah lebih baik ataupun dia punya tips dia adalah kita tradekan buah-buah supaya tinggalkan minor pieces sahaja. So kita tinggalkan pawn, mana-mana yang major pieces ni seperti rook ni kita trade off. Okay, trade off tu maksudnya kita tukar. Kita dapat satu rook, dia dapat kita punya satu rook. So dekat dalam position ni apa putih mainkan adalah putih ajak untuk trade. Okay, tapi cuma dalam kes ni apa hitam dia ke belakang, so lagi disadvantage kepada hitam lah. Sepatutnya hitam just boleh makan terus, okay? Makan terus, trade pun tak apa. So sebab dia tak ada pilihan lain. Sebab yang ini dalam keadaan dia, sekejap saya belakang balik. Dalam keadaan rook ni dia pin kepada king. So rook ni tak ada pilihan kecuali dia trade. So dalam kes ni dia tak trade, dia pergi ke belakang. So ini lagi dia ada disadvantage lah. Okay. So kalau kita tengok dalam game ni, okay, dekat sini pun tengok apa nampak macam putih dia bagi makan dia punya rook secara percuma kepada king. Tapi sebenarnya tak sebab dia actually dia trade off. Dia akan makan rook hitam. So ini pun antara trade sebab bila dekat position ni putih ada advantage di mana dia ada kelebihan, dia ada lebih dia ada dua rook, so dia ada kelebihan, dia ada lebih satu rook dan juga satu bishop. So bila hitam makan, so putih makan rook, so dia ada kelebihan. So daripada kelebihan ni dia senang nak menang. Okay, dan dia punya pawn pun kalau kita tengok pawn dia pun cantik, tersusun rapat. Okay, dia ada pas pawn kat sini. Okay, ini adalah pas pawn di mana pawn ni boleh bergerak untuk dapatkan queen. Okay, so kalau kita patah balik dekat posisi awal tadi, okay, katakanlah dekat position ni rook ni makan, so kita makan check. So katalah dia gerak ke sini. So and then kita boleh fikir macam mana nak trade rook dengan rook ni. Okay, sebab kita ada advantage. Kat sini pun kita ada apa dipanggil pass pawn. Itu pawn kita bebas. Boleh gerak ke atas. Janji kita kena jaga rook kita. Okay, so ini adalah tips yang pertama, iaitu kita trade off pieces. Okay. So saya pergi ke game yang kedua. Okay. Tu game yang kedua ni pun sama juga. Bila kita ada advantage, kita trade off kita punya piece. So tinggalkan pawn sahaja pun tak apa. Contoh dekat sini, dari segi buah-buah besar, hitam, okay, dari segi buah-buah besar, hitam ada satu bishop, satu rook. Manakala putih pun ada satu bishop dan juga satu rook. Sama.
Tapi kita tengok pula bilangan pawn. Okey, pawn hitam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manakala pawn putih ada 1, 2, 3, 4. Kalau kita tengok dari segi pawn dia, kalau kita tengok dari segi pawn, sekejap. Okey, dari segi pawn, susunan pawn, memang ini ada double pawn. Okey. Dan ini pawn ni lebih structure lagi. Okey, dia boleh support each other. Tapi dekat sini dia ada apa dipanggil isolated pawn. So dekat sini pawn dia, pawn hitam lebih structured lagi. Okey, dia lebih tersusun. Okey, dan dia boleh support each other. So dekat sini nampak hitam ada slightly advantage, walaupun kat sini mungkin apa ada disadvantage dekat belah sini, tapi dari segi advantage putih pun tak banyak. Sebab masih lagi ada pawn kat sini dan juga king dan juga king ni yang boleh cuba halang bishop, dua bishop ni untuk jadi apa queen. Okey. So dekat posisi ni apa hitam buat, dia trade off dia punya piece. Kita tengok kat sini macam dia makan bishop, nilainya 3, dia bagi apa tu rook, apa nilai dia 5. Seolah-olah macam not a good trade for black. Tapi apa yang black boleh buat adalah kemudian dia pin apa tu rook ni dengan queen dengan king. So rook ni tak boleh nak lari. So king datang situ dan dia trade off. So maksudnya dia equal trade. Okay, masing-masing hilang rook dan juga hilang bishop. So and then dia ada apa kelebihan dari segi dia punya pawn. Yang penting dia kena jagalah dia punya pawn tu, make sure dia boleh masuk jadi pass pawn. Okay, itu adalah tips yang pertama, iaitu trade off kita punya piece bila kita ada advantage towards per end game. Okay, yang kedua saya nak patah balik pada example tadi. Okay, nak patah balik pada example tadi. So antara benda yang kita boleh buat macam ni, kita mungkin apa, katakanlah kita tak trade kita punya rook ni. Okay, kita tak trade kita punya rook. Okay, apa yang kita boleh buat adalah kita kena support kita punya pass pawn. Apa itu pass pawn? Pass pawn adalah pawn yang boleh gerak tanpa ada halangan. Okay, tak ada halangan kat tengah-tengah jalan. Maksudnya tak ada pawn lain yang block dia. So dia boleh bebas pergi. Ini adalah pass pawn. Of course, apa hitam dia boleh try to attack menggunakan king. Okay, ataupun gunakan dia punya rook. So king kat sini dia susah sikit sebab kat sini actually jalan dia dah kena block dengan rook. Okay. So dia masih ada rook untuk try to block kat sini. So tips yang kedua yang saya nak bagi adalah bila kita tadi tadi putih jalan, katalah putih jalan ni. Okay, katakanlah hitam jalan ni. So apa kita boleh buat adalah kita support pawn dengan menggunakan rook. Rook ni duduk di belakang pawn untuk support. So and then so pawn ni boleh bergerak ke depan. Kalau let's say dia boleh masuk queen pun, kalau buah ni makan, kita boleh makan balik. Of course kat sini kalau dia tak gerak, kita tak boleh masuk lah. So apa kita boleh buat adalah kita boleh majukan kita punya king untuk pergi support. Okay, so kita punya bishop, kita ada advantage dari segi lebihan bishop. Ini pun kita boleh pergi support. So itu adalah tips yang kedua, iaitu kita support kita punya pawn menggunakan kita punya rook duduk di belakang pawn. Of course saya tak continue example ni tapi basically saya just share dia punya tips dia. Kalau katakanlah tak ada apa-apa halangan kat sini, so memang senang untuk pawn ni untuk bergerak jadi queen. Okay, so itu adalah tips yang kedua. Okay, untuk tips yang ketiga pula, okay, kita tengok dalam game ni. Okay, untuk tips yang ketiga, apabila kita dah tinggal ini macam end game macam ni, so adalah baik kalau kita punya rook ni boleh duduk di rank yang ke-7. Apa tujuan dia adalah untuk kita
makan sebanyak mana pawn lawan yang kita boleh makan. Sebab apa kita nak ada kelebihan dari segi pawn. Dekat sini kita tengok dari segi jumlah pawn dia sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini pun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dalam game ni, apa hitam jalan adalah hitam jalan ke sini. Okay. So bila hitam jalan ke sini, dia memang attack yang inilah. Okay. So apa putih jalan? Kita tengok putih terus block. Okay. So dah tak dapat makan yang ni. So kalau katakanlah dalam game ni hitam jalan, dia terus attack 7 rank. So putih boleh halang tak? Salah satu ni mesti akan boleh kena makan. So kalau dia naik ni, dia selamatkan ni, dia naik ni, kita boleh makan yang ni. Kalau dia naikkan yang ni, kita boleh makan yang ni. So of course kalau dia nak selamatkan kedua-dua ni, apa dia boleh buat adalah dia tradekan dia punya rook. Tapi dalam keadaan ni mana satu yang ada advantage? Putih ke ataupun hitam? Okay, sebenarnya dalam game ni kalau katalah ada trade, yang ada slightly advantage dari segi pawn structure adalah hitam. Sebab yang ini isolated pawn. Okay. Yang ini pawn dia lebih teratur. Okay. So, cuma king kena cepat-cepat pergi support. Okay. So, tapi balik pada tips kita yang kita nak bagi tahu, yang ketiga tu adalah kita attack terus dekat 7 rank ni. So, kita boleh, tujuan dia adalah nak musnahkan ataupun nak makan sebanyak mana pawn lawan. Supaya kita ada advantage dari segi bilangan pawn. Bila kita dah ada advantage, lebih banyak advantage dari segi bilangan pawn, dan baru kita lebih comfortable untuk kita trade off kita punya rook ni. Okay, kalau perlu. Alright. So, itu adalah tips yang ketiga. Okay, tips keempat pula adalah kita nak create pass pawn. So, saya dah mention juga tadi apa itu pass pawn. Pass pawn adalah pawn yang tak ada halangan dekat dekat depan dia. So dia boleh maju ke hadapan untuk jadikan queen. Contohnya ini adalah pass pawn. Okay, ini adalah pass pawn. Tapi ini pass pawn yang memang dah ada lah, dalam contoh ni dah ada. Tapi apa yang saya nak terangkan kat sini adalah kita perlu create pass pawn tu. Macam mana kita boleh create pass pawn? Okay, kita belakang sikit. Contohnya kat position ni, pawn putih dia gerak pawn dia ke depan, ke situ. So apa hitam buat adalah hitam jalan kat sini. Okay, kat sini sebenarnya di kawasan ni agak terkawal. Maksud saya terkawal adalah walaupun kita tengok hitam ada pass pawn betul, putih pun ada pass pawn. Tapi pass pawn putih ni dia sukar untuk maju, sebab dia maju je kita boleh makan. Okay, pawn kita dah buat satu kawalan dekat situ. So tak perlu risau. So kita boleh biar maintain dia kat sini pun tak apa. Kita tengok kat sini. Kat sini kita ada peluang untuk buat pass pawn. Okay, macam mana cara kita nak buat pass pawn? Okay, kalau kita, dalam position ni adalah lebih baik kalau kita makan. Okay, kalau kita makan, kalau kata hitam ni tak makan balik, so kita dah dapat kita punya pass pawn. Okay, so of course hitam dia akan makan. Okay, dekat sinilah peluang untuk kita buat pass pawn kita. Okay, kalau kita jalan sini, okay, kalau pun sekali lagi, hitam dalam keadaan di mana kalau dia tak makan, katalah dia maju kat sini, ataupun dia majukan benda lain, okay, kita boleh makan dan kita boleh jadi pass pawn kita. Okay, kalau dia makan sekalipun, okay, kita boleh makan balik dan kita jadi pass pawn. Dan di manakah king putih? King putih dekat sini, di mana dia jauh, okay, untuk pergi selamatkan position ni daripada pawn ni daripada jadi queen. Okay, so katakanlah dia makan.
kita makan. So kita kata, ini boleh jadi queen juga, ni pun pass pawn. Betul. Kat sinilah calculation penting, di mana saya akan cover kemudian, tapi kat sini tak apalah, saya cover sikit. Dekat sini kalau kita tengok, next move adalah putih punya move. So kalau putih jalan sini, sempat tak kita halang? Okay, kita sempat nak halang. Okay, jadi kat sini kita tak ada masalah walaupun putih ni pun dapat pass pawn, tapi kita ada masa untuk kita halang. Saya akan cover balik dekat position ni kemudian nanti bila saya cerita pasal pawn square. Okay, so saya pergi ke satu lagi game. Okay, kat sini pun kita boleh create pass pawn. Okay, tadi tips keempat kan, betul 4 create pass pawn. So putih dah jalan kat sini, so hitam boleh cuba buat pass pawn dengan majukan dia punya pawn. Okay, sebab apa? Sebab dia nak attack sini, jalan sini supaya ini makan dan ini boleh maju sebagai pass pawn. Dan pass pawn ni kalau boleh kita memang nak jauh daripada king. Kita tengok sini, king kat sini. Kita nak jauh supaya king ni tak sempat untuk kejar. Okay, nanti saya akan cover pasal pawn square nanti. Okay. Oops. Okay. So bila hitam cuba kat situ, kita naikkan pawn ni. So dia makan dan kita boleh majukan kita punya pawn. Dan hitam memang putih memang tak sempat nak kejar. So okay, sorry, kat sini sempat tak nak kejar sebenarnya. Okay, dia sebab dia jalan, dia sempat mengejar. Jadi kat sini saya akan cover satu lagi. Okay, kat sini dia sempat mengejar, tapi apa kita buat? Kita ada lagi satu tempat yang kita boleh buat pass pawn tadi. So kalau kita patah balik kat sini, nampak kita dengan jalan maju kat sini, kita kalau dia tak makan, kita akan makan. Okay, kita makan dia dan kita dapat pass pawn. So dan kita dapat satu lagi pass pawn. Dan kat sini ini dinamakan overwork. Kita jadikan biarkan king ni lebih kerja. Dia kat sini pun dia nak cover, kat sini pun dia nak cover. So ada dua tempat nak cover. So kita boleh walaupun tadi dia sempat kan untuk cover kat sini, nanti saya akan bincang pasal pawn square. Okay, dia sempat nak cover sini, dia pergi situ, tapi kita jalan naik kat sini. So dia cuba nak cover kat situ. Okay, dan kita naik yang ini. Okay, kita saja biarkan king untuk pergi try cover ini, tapi kat sini kita boleh grab untuk jadikan pawn ni sebagai queen. So kat sini dipanggil overwork. Okay, yang penting kita kena create pass pawn berkenaan. Okay. Okay, sekarang kita sambung untuk tips yang kelima, itu pawn square. Okay, tadi saya duk sembang pasal pawn square sempat ke tak sempat. So kita actually kita boleh gunakan pawn square tu untuk kita identify ataupun kita kena pasti sama ada king kita ataupun king lawan sempat tak untuk halang. Kalau macam king kita, of course kita nak halang lawan kita daripada dapat queen. So kita nak tahu king kita sempat tak halang lawan kita dapat queen, dan untuk kita punya advantage pula, kita nak kira king lawan sempat tak halang pawn kita untuk dapat queen. So tadi saya patah balik position dekat sini. Okay, dekat sini tadi saya kata king ni sempat ni untuk halang pawn ni. Macam mana saya tahu sempat? Saya tahu sempat dengan menggunakan konsep pawn square. So the next move adalah hitam. Katalah hitam move dekat sini. Okay, saya move kan. Dia move dekat sini. So bila dia move kat sini, ini adalah pawn square dia. Kita buat diagonal macam ni. So ini adalah dia punya pawn square. Okay, jadi kita tengok king ni sempat tak masuk dalam square ni. Jawapannya adalah sempat. Dia boleh jalan satu step, dia dah masuk dalam square tu. So maksudnya dia boleh halang. Okay, dia boleh halang pawn ni daripada daripada jadi queen. So dengan pengetahuan ni kita boleh
buat decision nak move mana. Contohnya kalau kita tengok game ni tadi, okey, kita tengok game ni tadi, so hitam jalan dekat sini. Kenapa hitam jalan dekat sini? Sebab dia nak bagi king ni pergi ke sebelah sini. So sebenarnya dekat sini pun kalau hitam jalan, okey, king ni sempat tak? Okey, king ni dah tak sempat sebab pawn square, lagi sekali kita buat pawn square tadi kat sini macam ni. Okey, dan ini adalah dia punya pawn. Oops. Okey, ini adalah dia punya pawn square. So king sempat tak masuk ke dalam pawn square ni? Tak sempat. Satu step hanya sampai dekat sini. So kalau tak percaya, kita cuba. Okey, king jalan sini. Kita jalan sini dan king tak sempat sampai sebelum kita dapat queen. So itu adalah konsep pawn square. Okey, untuk kita kenal pasti sama ada kita sempat ke tak sempat untuk halang king halang pawn untuk jadi queen ataupun tukarlah, convert. Dan kita gunakan pengetahuan yang sama untuk tentukan sama ada pawn kita sempat ke tak sempat sampai sebelum king dia sampai untuk halang kita. So itu adalah konsep pawn square. So saya patah balik game yang tadi dekat sini untuk tunjukkan konsep yang sama. So dalam game ni tadi saya dah buat macam mana kita nak create pass pawn. Dan macam dalam game ni kita kata walaupun kita dapat berjaya create pass pawn, tapi lawan kita pun berjaya juga create pass pawn. Tapi kita dah kita punya pass pawn ni king dia banyak step untuk pergi sebab king ni tak ada laluan dekat sini. Dia punya laluan berliku sikit, kena pergi maneuver sini. Sini pun tak boleh lalu, ada king kita. So 1 2 3 4 baru sampai sini. Kita 1 2 3 4 dah sampai sini. Tak sempat. Confirm tak sempat. Sekali tengok pun dah tahu. Tapi pawn dia ni sempat tak masuk ni. Sempat tak pawn dia masuk? 1 2 3 4. Jadi kat sini pengetahuan pawn square tu penting. Kita kata sekarang ni dia jalan kan. Okey, dia jalan maksudnya dia akan pergi ke depan sini. Okey. So maksudnya pawn square dia kat mana? Dekat sini. Okey, ini adalah dia punya pawn square. So king kita sempat tak sempat masuk? King kita sempat masuk. Satu step dah. Oops. Okey, satu lagi sekali pawn square tadi dekat sini. Okey. Kita buat diagonal macam ni. Dan king kita sempat masuk. Satu step dah masuk. So sempat. Alright. So ini macam saya cakap tadi tak perlu risau sebab kita masih ada lagi pawn kat sini yang boleh halang. Okey. Jadi kita tak perlu risau pasal pawn dia. Dan pawn kita boleh maju ke depan sebab king dia jauh. Jadi itu pentingnya kita faham berkenaan dengan pawn square. Okey, saya pergi lagi satu contoh. Okey, dekat sini pengetahuan pawn square ni penting. Contohnya dekat sini putih dah maju. Dan hitam dia jalan macam ni. So sempat tak hitam ni untuk halang ni? Lepas ni putih akan jalan. So putih akan jalan ke depan. So ini adalah pawn square untuk putih. Jadi sempat ke tak sempat king ni halang putih untuk jadi queen? Jawapannya sempat sebab hanya satu step dah masuk dekat dalam pawn square. Jadi apa putih main? Putih check. So walaupun nampak dia makan bishop 3 point, dia kena makan rook, dia kena makan 5 point. Nampak dia macam dia rugi kat situ, tapi sebenarnya dia tarik king jauh daripada pawn square. So bila dia dah berjaya tarik king, bila dia masuk, ini adalah pawn square dia. Okey. Dan king boleh masuk tak pawn square tu? Tak sempat. So kat sini dengan pengetahuan pawn square ni, putih dah mengambil advantage dengan pengetahuan tu untuk dia gerakkan ataupun dia jauhkan king daripada pawn square. Alright. So ini adalah kenapa kita perlu faham berkenaan pawn square ni untuk kita tahu nak buat decision. Contoh kalau saya main hitam, kalau kita main hitam dekat sini, okey, dia jalan sini, dia cuba nak halang pawn. Bila dia kena check kat sini, mungkin
dia tak perlu makan tapi dia boleh cuba halang. Ini satu kemungkinan lah, tapi sebenarnya dalam position ni memang hitam agak disadvantage lah sebab dia dah tak banyak buah dan putih ada piece extra. So mungkin memang terbaik untuk dia untuk makan. Tapi ini adalah strategi putih untuk masuk menjadi queen dengan adanya dengan manipulate ataupun dengan menggunakan pengetahuan berkenaan dengan pawn square. Okey, so itu 5 tips dah saya bagi. Yang pertama tadi trade. Okey, bila kita dah ada advantage nak masuk end game, kita trade off kita punya buah. Kedua pasal support kita punya pawn menggunakan rook. Rook duduk dekat belakang pawn. Yang ketiga pasal 7 rank tadi. So bila kita dah nak masuk ke end game, rook kita dudukkan dekat 7 rank. Okay. So that dia boleh makan sebanyak mana pawn lawan untuk supaya kita ada advantage. Keempat, kita kena create pass pawn. Okay. Dan kelima adalah berkenaan dengan pawn square. Okay, so saya just nak tunjukkan satu lagi game yang terakhir saya nak tunjuk. Ini just nak kupaskanlah terutama berkenaan dengan pawn square dan juga trade off tadi. So dekat dalam game ni kita tengok masing-masing dah dapat satu queen. Okay, kita patah balik sikit. Okay, hitam dapat queen dulu, kemudian putih dapat queen. So masa ni kalau tak silap saya hitam punya masa dah agak suntuk. Okay. So hitam main dekat sini dengan supaya dia nak trade balik. Okay, dia nak trade. Dia gunakan pengetahuan tadi, dia nak trade sebab dia nampak dia ada advantage dari segi pawn dia ada 2. Pawn dia ada 2 dan putih ada 1. Okay, ini kan hitam sebenarnya jalan kat sini Okay, putih yang jalan ke sini. Okay. So kalau kita tengok dekat sini memang nampak pada dasarnya dari segi bilangan nampak hitam ada advantage. Tapi dari segi pass pawn ni yang mana yang lebih mudah ataupun lebih cepat sampai. Ini 1, 2, 3, 4 berbanding dengan hitam 1, 2, 3, 4, 5. And then kat sinilah kita kena gunakan pengetahuan pawn square tadi. Sempat tak? Okay, kalau katalah sekarang ni hitam jalan. Okay. Dia jalan ni. Okay, dia jalan sini. Dia jalan situ. Dia jalan situ. Okay. Kalau ikutkan pada dasarnya, okay, saya nak patah balik. Pada dasarnya kita nampak kalau kita gunakan pengetahuan pawn square tu, nampak memang sempat. Dia dah ada kat dalam pawn square pun. So pada dasarnya sempat. Tapi kita kena juga fikirkan apa support pada pawn ni. Pawn ni disupport oleh king ni. Okay, di mana dalam situasi ni, walaupun king hitam ni dah menghampiri, tapi king putih boleh duduk di sebelah pawn putih. So dia nampak sini selamat. Kawasan ni selamat. Hitam tak boleh nak makan. So dekat dalam game ni, so dengan senang lenangnya putih dapat queen dahulu. So disadvantage kepada hitam. So mungkin lebih baik dekat sini. Okay, kalau kita patah balik tadi. Okay, daripada hitam try to trade off. Okay, sebab pada dasarnya nampak dia ada advantage dari segi fizikal, tapi sebenarnya dari segi susunan position buah dia tak ada advantage. So daripada dia ada trade off macam tadi dia dia cuba nak trade off queen, mungkin ada lebih baik adalah dia makan pawn ni dulu. Okay, mungkin putih akan check. So dia just cuba lari dan cuba cari satu kawasan di mana putih ni dah tak boleh nak check dia. Okay. Dan kat sini mungkin sukar sikit. Okay, sebab putih boleh check kat sini. So tapi mungkin boleh buat jalan sini. Okay, katakanlah kat sini nampak dia dah tak ada check dah. Putih dah tak ada check. Sini kena makan. Sini pun tak boleh. Sini pun tak boleh. Okay, dah tak ada check. So
bila tak ada check, katakanlah dia jalan, saya ambil contoh dia jalan apa-apalah. Mungkin saya ambil contoh dia jalan dekat sinilah. Okay. So, apa kita buat hitam ni, masa ni lah baru dia trade off. Okay. Okay, kalau queen dengan queen, endgame queen dengan queen ni selalunya memang susah sikit nak menang, kecuali ada extra buah lah. Macam ni hitam ada extra buah, so hitam boleh menang. Tapi kena trade off dulu. Queen ni, sebab queen powerful. Kalau tak trade off, nanti memang susah nak convert pawn ni untuk jadi queen. Jadi cara nak trade off adalah kita check dia, di mana at the same time kita boleh attack dia punya queen. Of course kita kena protect lah queen kita ni. Okay, supaya dalam case ni memang automatically dia akan makan. Sebab kalau dia tak makan, katalah dia jalan kat sini ke contohnya, so kita dapat makan queen. So tak ada lagilah tak putih dalam keadaan yang teruk. Okay, so selalunya dia akan makan, terpaksa makan, so kita makan. Dan dekat sini kita dah ada advantage dari segi kita punya pass pawn. Okay, hitam ni lah dia ada advantage dari segi dia ada pass pawn, dia ada 2 pawn. Okay, so maksudnya walaupun pada dasarnya kita jangan tengok pada bilangan saja. Pada dasarnya sekali imbas kita nampak kita ada advantage 2 lawan 1. Okay, kalau kita trade off. Tapi sebelum nak trade off tu, kita kena fikirkan juga position buah-buah kita dan buah-buah lawan. Dalam kes ni tadi saya recap, position lawan kalau kita trade off sekarang adalah lebih baik sebab dia punya pawn boleh diprotect oleh king dia. Manakala pawn kita, walaupun kita ada 2 pawn lebih, kita ada 2, dia ada 1, tapi kita masih lagi jauh, compare dengan lawan kita. Alright, so dalam kes ni macam saya cakap tadi, lebih baik kita trade off, makan pawn dulu dan baru kita fikir untuk trade off kan queen. Okay, so itu saja untuk pelajaran kali ni. So saya harap bermanfaat, dan next time kalau main, so kita punya endgame kita lagi cantik. Okay, sekian. Assalamualaikum.